Assalamualaikum dan salam sejahtera, dan sedang menonton cerita program yang memaparkan kisah para pengamal media atau wartawan kami di Asrawan ini untuk mengumpulkan bahan berita kepada anda semua. Dan untuk episod kali ini kita nak bercakap mengenai program vaksinasi, kerana kita sebermaklum dalam pelan pemulihan negara fasa 1 ini kita perlu mencapai sekurang-kurangnya 10% populasi divaksin, dan usaha ini telah pun diperhebat dan dipergiatkan lagi oleh JKJV ataupun Jawatankuasa Khas Jaminan Akses Bekalan Vaksin COVID-19 yang telah memperhebatkan, memperbanyakkan lagi PPV, industri dan pelbagai inisiatif lain seperti truk bergerak di wilayah persekutuan untuk memudahkan vaksinasi ataupun vaksin ini diberikan kepada seluruh penduduk Malaysia. Tapi dalam masa sama, kita juga sedar bahawa usaha untuk mencapai imuniti kelompok ini bukanlah satu perkara yang mudah, terutamanya apabila melibatkan kawasan ataupun negeri-negeri yang mempunyai cabarannya tersendiri. Contohnya, di negeri Sabah dan Sarawak mempunyai cabaran dari sudut geografinya, kawasan yang luas dan juga infrastruktur yang memberikan cabaran kepada petugas kesihatan memberikan suntikan vaksin kepada penduduk. Dan itu yang kita nak cerita kali ini bersama dengan Wakil Esrawani Sabah, Syah Hairiza Kamalul Arifin, yang Syah sebenarnya dah banyak kali ikut pusat kesihatan ataupun pejabat kesihatan daerah masuk ke kawasan pedalaman untuk memberikan vaksin. Dan terbaru Syah juga ke Tambunan di Sabah untuk program vaksinasi. Kalau Syah sudah bersama kita, kita nak terus kepada Syah. Syah, apa cabarannya Syah? Dari sudut wartawan itu sendiri, Syah juga mengikuti misi ke kawasan pedalaman untuk memberikan vaksin. Apa cabarannya untuk sampai ke kawasan yang jauh di pedalaman itu, Syah? Baik Hakim, terima kasih Hakim. Apa yang boleh kita kongsikan Hakim sebenarnya kalau ikutkan sebelum ini, saya dan juru kamera Alexion Mairin sebenarnya berkesempatan untuk mengikuti proses untuk program vaksinasi ini berada di salah satu daerah di Nabawan yang mana mengkhususkan kepada pensiangan. Itu kita terpaksa menggunakan pacuan 4 roda dan menggunakan bot untuk sampai. Sebagai contoh, kami telah singgah di sebuah kampungan yang mana ada program vaksinasi dijalankan di situ, yang mana terkumpul sekitar hanya 26 orang saja ketika kami menyertai misi tersebut Hakim, iaitu di SK Salinatan. Kalau ikutkan daripada persiangan kecil, itu pekan persiangan kecil ke SK Salinatan sekitar 2 jam. Kalau nak ikutkan, kalau air tu tinggi mungkin boleh mencapai 30 minit saja Hakim, tapi disebabkan cetek jadi kami terpaksa mengikut petugas Barisan Harapan Jururawat dan doktor ini untuk membawa vaksin dan pergi ke pusat pemberian vaksin di SK Salinatan sambil menolak bot dan sebagainya Hakim. Itu kalau ada kaitannya dengan air ataupun sungai. Tapi kalau kita nak lihat, kalau kaitannya berkaitan dengan Bukit Bukau dan sebagainya, saya juga berkesempatan untuk mengikuti beberapa daerah lain kawasan pedalaman di negeri Sabah ini, selain daripada Keningau, Tenom, tapi saya juga berkesempatan untuk berada di Tambunan, yang mana kalau ikutkan bentuk muka buminya masih lagi sama, iaitu dengan berbukit bukau dan perlu dilalui dengan pacuan 4 roda. Dan saya rasai sendiri Hakim mungkin belum berkesempatan untuk memiliki pacuan 4 roda, jadi saya telah menggunakan kenderaan sedan biasa. Dan kalau nak ikutkan Hakim, perjalanan yang saya dan juru kamera lalui pada sebelah pagi tadi sebenarnya untuk ke Kampung Widu ataupun ikutkan, itu adalah merupakan Bukit Kirokot di dalam daerah Tambunan. Dan untuk perjalanan itu saja Hakim memakan masa 2 jam setengah. Tapi 1 jam setengah tu Hakim sebenarnya adalah dengan jalan batu. Tak sampai pun 20 km. Hanya 13 km memakan masa 1 jam Hakim. Dan itu sebenarnya yang disuarakan oleh penduduk-penduduk sebenarnya Hakim. Saya ada bertanya kepada mereka Hakim, sebenarnya apakah punca menyebabkan mereka ini tidak mahu mendaftar di kawasan pedalaman ini. Kita faham berkenaan dengan internet, ada tak masalah lain sebenarnya. Jadi ada yang mengeluarkan berkenaan perkara yang kita kongsikan itu berkenaan dengan jalinan jalan raya ataupun penghubung sesuatu tempat ini Hakim. Kita dengarkan. Masalah pengangkutan lah begitu. Masalah pengangkutan ini macam mana itu? Yang di sini kendaraan dia kurang.
yang ada kendaraan itu ada 2, 3, 4 orang saja. Jadi penduduk yang lain tiada. Jadi itu masalah dia pertama. Kalau contohnya diorang keluarkan sate. Kalau sate sini pergi pakan 150. Salah satu juga ini jalan raya kita ini, dia yang mana kita tahu jalan raya ini dia sentiasa dalam keadaan yang kalau tengah hujan lebat itu memang kami punya jalan raya sangat teruk lah. Itu pun menghalangkan penduduk kampung untuk pergi ke bandar untuk menerima vaksin. Baik, Syah, kita mengetahui keadaan di Sabah itu infrastrukturnya tidaklah seperti di kebanyakan kawasan di semenanjung Malaysia. Daripada visual yang Syah kongsikan tadi pun kita dapat lihat bagaimana perjalanan menaiki kenderaan pancau 4 roda berjam-jam masanya, dan sebelum ini juga Syah ada kongsikan bagaimana petugas kesihatan menggunakan perahu ataupun sampan untuk menyeberangi sungai masuk ke kawasan-kawasan perkampungan untuk memberikan vaksin ini. Tetapi Syah, kita sedar cabarannya ada, tapi bagaimana ataupun apakah sebenarnya tindakan yang diambil oleh pihak berkuasa tempatan? Mungkin inisiatif yang diambil di luar kotak pendekatannya untuk memperhebatkan lagi program vaksinasi ini, kerana kita bermaklum kalau ikut data yang dikongsikan oleh CITF ataupun JAV di Sabah ketika ini keseluruhan ada lebih 300,000 yang sudah menerima suntikan vaksin dos pertama dan juga kedua. Dos pertama ada 2,600,000, dos kedua yang telah melengkapkan 2 dos adalah 116,366. Ini sehingga semalam. Cumanya kita nak tahu bagaimana proses ini boleh dipercepatkan agar kita ni dapat bergerak ataupun melengkapkan pelan pemulihan negara yang menyasarkan sekurang-kurangnya 10% populasi di vaksin dalam bulan Jun ini. Syah. Baik, Hakim, kalau kita nak faham berkenaan dengan apa yang dimaksudkan oleh sendiri, sebenarnya kalau ikutkan pada sebelah pagi tadi, sebenarnya saya berkesempatan untuk menemu bual pegawai daerah Tambunan, iaitu Saudara Jumain, berkenaan dengan apakah sebenarnya yang akan dilakukan oleh CITF daerah berkenaan dengan fungsi ataupun apakah bakal mereka lakukan selepas ini. Jadi ada yang belum menyatakan bahawa beliau akan berusaha untuk menyediakan lebih banyak lagi program vaksin bergerak ini selain daripada untuk memberikan peluang kepada penduduk-penduduk luar bandar, penduduk pedalaman khususnya mereka ini mengalami masalah daripada sudut pengangkutan. Beliau daripada sudut pihak jawatan kuasa sebenarnya bersedia untuk menghulurkan bantuan daripada sudut pengangkutan itu sendiri untuk memperbanyakkan atau lebih jelas lagi untuk memastikan bahawa penduduk di sekitar Tambunan khususnya sekitar 28,000 ini mencapai imunisasi 80%, iaitu kalau diikutkan apa dimaklumkan oleh pegawai perubatan Tambunan itu Dr. Edwin Sunyit, sekurang-kurangnya 18,000 orang perlu divaksin menjelang hujung tahun ini. Hakim. Syah, di sebalik pelbagai usaha yang dilakukan itu, kita sedar orang kata apa, dah bersusah payah petugas kesihatan ini masuk ke kawasan pedalaman, berjam-jam perjalanannya pergi dan balik. Ada tak kejadian-kejadian di mana bila sampai dekat tempat kawasan perkampungan di pedalaman itu, tiba-tiba penduduk pula tak nak terima vaksin, ataupun mungkin vaksin yang dibawa tidak mencukupi yang memaksa petugas kesihatan terpaksa buat pusingan kedua pula ke kampung berkenaan? Baik, Hakim, bercakap tentang itu, Hakim, memang ada situasi-situasi begitu berlaku, dan ketika kami bersama dengan pasukan Barisan Hadapan itu, iaitu di klinik bersama dengan pasukan klinik Nabawan dan juga bersama dengan pasukan klinik Tambunan, yang mana kami dapat melihat jadi bahawa tiadanya sambutan. Kalau nak ikutkan, kalau kita ambil contoh di SK Salinatan di Persiangan sebagai contoh, kalau ikutkan sebelum mereka sampai ke SK Salinatan, telah ada 3 hari ataupun seminggu sebelum itu telah dimaklumkan berkenaan dengan akan adanya satu program vaksinasi diadakan di kawasan tersebut pada minggu berikutnya. Tetapi apabila menjelang hari
kami membawa bersama dengan Barisan Hadapan pergi ke SK Kelantan hanya 26 orang sahaja hakim yang hadir, dan kalau ikutkan penduduk di situ boleh dianggarkan sekitar 300 ke 400 penduduk yang berada di sekitar kawasan SK Kelantan tersebut. Dan pada hari tersebut sebenarnya pasukan Barisan Hadapan kita yang ketika itu diketuai oleh Dr. Abdurudin telah membawa sekitar 200 saksi. Tetapi itu tidak mematahkan semangat Barisan Hadapan kita kerana keesokan harinya pasukan tersebut telah pergi ke kawasan kampung lain untuk bukan ke kawasan sama tapi ke kawasan yang lebih jauh sedikit, iaitu ke Saliliran untuk membawa lebihan ataupun vaksin yang dibawa. Kerana itu kan itu ada 400 vaksin yang dibawa. Dan satu lagi insiden hakim iaitu pada hari ini, kalau ikutkan di Dewan Terbuka Widu itu, sebenarnya sebelum ini terdapat sekitar hanya 60 orang yang dimaklumkan untuk mendaftar. Tetapi apabila menjelang hari ini terdapat sebenarnya dimaklumkan terdapat 250 orang yang bersetuju. Tetapi pada hari ini sekitar 150 orang sahaja yang hadir. Tetapi mereka mengatakan bahawa mereka tetap membuka perkara vaksinasi tersebut kepada penduduk yang walk-in. Di ketika itulah kita dapat melihat bahawa ada sedikit riak ceria daripada wajah Barisan Hadapan kita kerana perjuangan mereka, kehadiran mereka di situ tidak sia-sia. Ya, Syah, kalau ada perkongsian apa kisahnya mereka yang telah menyatakan persetujuan untuk menerima vaksin tapi tiba-tiba pada saat akhir tak jadi pula? Adakah kerana mereka ada urusan kerja lain ataupun terlalu jauh, tiba-tiba merasakan terlalu jauh, ataupun tiba-tiba bertukar fikiran kerana tidak yakin dengan apa yang ingin dilakukan? Baik, kalau ikutkan hakim, memang kalau ambil contoh di kawasan-kawasan yang kurang capaian internet ini hakim, mereka ini sebagai contoh, kalau bas di belakang saya ini adalah kita panggil van, tetapi kalau di Sabah kita panggil bas sebenarnya. Mereka ini ada yang dibawa daripada penduduk pedalaman. Jadi apabila mereka sampai di, sebagai contoh, di Pekan Keningau ini mereka dapat capaian internet. Apabila mereka dapat capaian internet, di situlah mereka dapat maklumat-maklumat daripada WhatsApp ini. Jadi maklumat daripada WhatsApp ini mereka telah bawa pulang ke kampung halaman mereka. Sebagai contoh, mereka bawa pulang ke Nabawan, bawa pulang ke Salinatan, ke Saliliran, dan mungkin sampai ke Tabu itu hakim, sebenarnya ke ujung sempadan Malaysia Indonesia itu. Dan di sinilah mereka, peranan media sosial ini telah mempengaruhi mereka. Ada yang sampai takut sebenarnya, takut untuk datang kerana mereka merasakan bahawa apa yang dikatakan di media sosial itu yang mereka percaya. Dan mereka percaya kepada individu yang memiliki telefon bimbit, sedangkan yang lain ini tidak semua memiliki telefon bimbit. Bagi mereka yang memiliki telefon bimbit ini, mereka inilah yang perlu dipercayai, bukan daripada pihak perubatan atau pihak Barisan Hadapan seperti Jabatan Penerangan dan sebagainya yang menyalurkan maklumat-maklumat ini kepada mereka. Kalau selain daripada masalah pengangkutan seperti apa yang dimaklumkan oleh saudara yang dinyatakan di Kampung Widu tadi berkenaan dengan masalah kewangan mereka itu sendiri, selain daripada bentuk muka bumi. Memang mahal hakim. Untuk 20 km, RM150 mereka perlu berbelanja. Ya, besar cabaran ataupun apa yang perlu dikorbankan oleh penerima vaksin ini. Seperti yang diceritakan Syah, mereka perlu menyewa kenderaan ataupun van untuk ataupun mengeluarkan belanja tambahan. Dan ini mungkin satu perkara yang perlu dipertimbangkan oleh pihak kerajaan ataupun pihak berkuasa tempatan, Kerajaan Negeri Sabah untuk memudahkan lagi capaian program vaksinasi terutamanya di kawasan pedalaman di negeri Sabah. Terima kasih Syahrizal, Wakil Esro Awani Sabah, berkongsi cerita berkenaan dengan cabaran vaksinasi di kawasan pedalaman. Kita akan berhenti rehat seketika, kembali selepas ini.